So rupanya ikhtilaf ini sesuatu yang memang lumrah, dan memang manusia akan selalu berbeza pandangan, ataupun akan berlaku memang berbeza pandangan dan pendapat. Itu sesuatu yang wajar dan diterima, dan tidak mungkin dapat menghindarkan daripada perbezaan pandangan. Namun apabila berlakulah perbezaan pandangan, tadi Allah sudah memberikan panduannya untuk kita dalam surah 4 tadi, ayat yang ke 59, supaya segera kita mengembalikan perbezaan pandangan tersebut kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah. Niscaya akan didapati pada kedua-dua sumber itu panduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita janganlah mengharapkan tidak akan berlaku perbezaan pandangan dalam isu-isu tertentu. Itu memang satu sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang di antara hikmah Allah menciptakan manusia ialah manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal fikiran, keinginan, yang tentu dari akal fikiran itu dan keinginan akan berlakulah masing-masing orang mempunyai kemampuan pemikiran yang berbeza, kan level of thinking itu akan pasti berbeza, dan perbezaan itu juga ada hubung kait dengan environment, dengan sistem pendidikan di mana ia berada. Maka wajar-wajar saja perbezaan pandangan itu, sesuatu yang bukan mengaibkan. Kalau anda merujuk pada surah yang ke-11 ayat 119, maka anda akan menemui firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat tersebut. Bunyinya yaitu, saya akan baca dari ayat yang ke-118-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Terjemahan makna ayat, dan jika Rabb menghendaki tentu ia menjadikan manusia sebagai umat yang satu, tetapi mereka akan berlakulah perselisihan pendapat di kalangan mereka, kecuali melainkan orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dirahmat oleh Rabbmu. Walidzalika khalaqahum, dan Allah memang demikianlah menciptakan mereka. Dengan adanya tadi perbezaan level of thinking, environment dan lain sebagainya, sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Demikian juga dari sudut kefahaman. Mungkin ayatnya sama, mungkin hadisnya sama, boleh saja sesuatu yang ma'qul, reasonable, dan it is accepted, perbezaan pandangan itu. Cuman masalahnya lepas itu apa? Tiap-tiap yang berbeza pandangan mesti punya hujjah, bukan emosi. Okey? Otak dan akal boleh menggelegak, boleh panas, tapi misai dan janggut tetap nyanyi lembut. Jangan tegang. Yang tegang bulu mata, bulu alis, kalah kucing pun. Itu tak betul. Okey. Tanya, ya akhi, ana pandangan ana macam ini dalam memahami ayat itu atau hadis itu. Antum pula macam mana? Hujjah ana anda punya hujjah macam mana? Lalu nanti dikombinasikan, dikombinkan semua hujjah itu, digoreng, dan mana yang paling the nearest to the truth. Itu yang disebut ulul albab dalam surah 39 yang sudah ada tandanya pada ayat 17-18 itu.
Fabashshir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tadi di sini kita kehilangan ya, di masa kita sekarang ya, sedikit sebanyak kita kehilangan adab dalam berbeza pandangan. Dan tidak perlu mengaibkan, tidak perlu memaksa pandangan Anda dipaksakan oleh Anda sendiri supaya orang lain menerima pandangan Anda, atau kemudian Anda melecehkan dan menghina orang yang berbeza pandangan dengan Anda. Tidak. Semestinya kita duduk, dan yang berbeza pandangan begitu hendaknya duduk sesama mereka. Jangan membabitkan, melibatkan orang ramai, karena orang ramai tidak tahu apa-apa. Orang ramai tidak paham apa-apa. Kalau ia dilibatkan orang ramai, fitnahnya akan lebih besar. Okay? Karena apabila seseorang nanti mendengar, dia akan sampaikan pada orang lain yang sejengkal jadi sedepo, yang sedepo jadi sahasta, yang sahasta jadi begitulah selanjutnya. Satu kiamat. Jadi makanya orang awam jangan dilibatkan. Orang awam tidak tahu apa-apa. Demikian para ulama kita dari dahulu, hatta di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, pernah berlaku perbezaan pendapat dalam memahami nas, sama ada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Dan namun mereka apabila berbeza pandangan tidak saling mencela antara satu dengan yang lain. Sebaliknya semuanya kembali kepada Rasul. Waktu itu Rasulullah masih hidup. Mereka dua pihak yang berbalah itu datang kepada Nabi SAW dan minta bayan, explanation dari Nabi SAW. Dan bila dijelaskan, mereka kata sami'ana wa ata'na. Wajar saja. Sekarang Nabi SAW sudah tidak ada, tapi Al-Quran ada di depan kita, hadis Rasulullah SAW ada di depan kita. Rujuklah ke situ. Jadi jangan emosi. Sebaiknya kita mencari jalan yang terbaik, solution yang ada dalam agama.